Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Abel akan tunjukkan baju Melayu lelaki teluk belanga. Yang teluk belanga tu maksudnya yang leher dia macam baju kurung perempuannya berpesak. Kita yang ini berpesak. Sebelum ni saya buat cekak musang moden, baju Melayu cekak musang moden tanpa pesak, tapi kali ni saya nak tunjukkan teluk belanga yang berpesak ya. Bahagian leher dia bulat. Satu lagi, dia ada dua cara dia punya bahagian bahu ada yang apa macam ni. Saya bagi contoh ada yang bahagian leher dia bulat, dia punya bahu dia straight. Straight aja. Dia punya kain tu dia lipat dua. Kat sini maksudnya kain lipat dua Tapi ada sekarang ni dia orang buat berpattern. Yang ni bahu dia ni turun. Macam ni, turun ke bawah. Yang dia ada papan bahu kat sini. Yang ini saya akan buat sekarang lah. Yang ini yang pattern lama ni bahagian badan tu dia lipat dua saja. Tapi yang ini pilihan lah. Tapi kalau nak terletak cantik, saya pilih yang ni. Sebab apa? Yang lama ni, yang tak potong bahu, dia akan bila bahu tu jatuh, dia akan berkedut bahagian sini. Yang ini bahu dia kita ikut turun bahu turun bahu dia biasanya antara 1,5 ataupun 1 suku, tapi saya buat 1 suku. Bila dia turun bahu, kita potong ikut, dia akan kedudukannya akan terletak. Okey, saya dah ambil ukuran. Ukuran ni lebih kurang saiz XL tapi ini saya ukur pada bahagian badan dia. Bahu dia 19,5. Nanti kita buat dipolar, kita bagi 2 jadi 93 suku. Dada dia 42 bahagi 4. Yang ini ukuran ketat dulu 42 bahagi 4 jadi 10,5. Pinggang dia 40 inci, punggung dia 45, panjang tangan dia 23,5, pergelangan tangan 13, kita bahagi 2 jadi 6,5. Labur baju saya ambil 32. Yang ini ikut ketinggian walaupun dia saiz XL, tapi kalau dia rendah kita ikut dia punya ketinggian labur baju dia. Poket atas kita akan tunjukkan 43 suku kali 5 suku. Poket ni kita tak boleh ambil 5 kali 5 43 suku kali 43 suku Dia bentuk dia adalah membujur macam ni. Kita tak boleh ambil 6,5. Dia tak cantik kedudukan dia. Mesti dia memanjang. Leher saya dah ukur tapi tak ketat dia. Biasanya kita ukur, kita masukkan satu jari untuk kelonggaran di dalam masa kita ukur tu Dia punya keliling dia 19. Kita bagi pada 6 jadi 3/1/8. Okay, ini adalah garisan pertama, garisan bahu Kita ambil bahu dia 93 suku yang dah dibagi 93 suku. Kita buat aja garisan lurus ke bawah 93 suku. Okay, bila kita dah dapat garisan ini, kita ambil labur baju. Labur baju dia 32. Saya tambah 3 suku inci lagi sebab untuk mengelakkan baju tu nanti nampak terjongkit. Yang ini saya buat garisan, yang ni adalah garisan 32 inci. Kemudian saya nak tambah lagi 3/4. 3/4 kat sini Okey. Kita nak dapatkan ukuran bahu ke dada. Kalau macam ni 3/4 adalah lebar bahu. Kita turunkan dia 9 inci. Macam mana kita nak dapatkan ukuran bahu ke dada? Kita tengok kat sini Misal kata kalau bahu dia 17. Bahu dia 17 kat sini
Ini yang dah dibagi 2 lah, 17 bahagi 2 jadi 8,5. Maknanya dia turun 8,5. Kalau bahu dia tadi kita dah bagi 2, 93 suku, kita boleh ambil 93 suku, tapi saya kurangkan sikit lah sebab ini kalau kita ambil 93 suku, dia punya nanti dia punya apa, pergelangan pangkal lengan ni terlalu besar. Jadi kita ambil 9 dulu kat sini. Bahu ke pinggang saya ambil 17. Kemudian pinggang ke punggung ambil 8 inci. Dan ini adalah labuh baju. Yang ni ketiga, ni 4 dan ini 5. Kita sekarang ada 5 step. Bahu, dada, pinggang, punggung dan labuh baju. Kalau kita nak buat baju apa-apa pun, kita kena buat rangka ni. Rangka ni penting sebab kita akan kembangkan dia untuk mendapatkan kelonggaran baju. Yang ini menurun menurun ke bawah. Okey. Kita dah dapat 5 step ke bawah. Kemudian kita boleh start daripada atas. Bahu dia 93 suku. Apa yang saya cerita tadi, kalau kita nak buat baju Melayu tanpa potong bahu, turun bahu maksud saya, kita ambil aja macam ni. Kita tak payah turunkan. Terus aja ambil pangkal lengan ni 9 inci. Kemudian pesaknya di sinilah. Ukuran pesak di sini. Tapi sekarang saya nak buat turun bahu ya. Kita ambil 1 suku. Kemudian kita punya keliling leher. Keliling leher dia 19 bahagi 6. Kita dapat kat sini lebih kurang 31 hun 31 hun kat sini. Maknanya kat sini kita turunkan 1 inci dulu, baru kita turunkan 31 hun kat sini. Kemudian kita buat 4 segi ya. 4 segi. Kemudian kat sini, daripada yang kita turun 1 inci ni tadi, kita tandakan sama juga 3/1/8. Kemudian kita belok Ini bahagian depan Macam mana kita nak dapatkan ukuran bulatan ni dapat 19 kan, ukur keliling ni 19. Kat sini tadi 3/1/8. Kita turunkan 1 inci, baru kita start 3/1/8. Kemudian bahagian belakang, sebab badan lelaki ni dia punya tengkuk dia, kalau badan dia besar, kita turunkan 3 suku Yang ini lebih kurang saiz XL, kita turunkan 3 suku. Kalau badan tu agak kecil sedikit, kurus saiz S ke, setakat setengah inci je. Yang ini kita try turunkan 3 suku kat sini. Okey, yang saya titik-titik ni bahagian, saya ambil asingkan saya warna merah ni bahagian belakang Okey, warna merah ni bahagian belakang. Kita try ukur. Kita pusing macam ni. Kemudian kita pusing balik daripada 3 suku tadi, kita pusing balik. Kita akan dapat 9,5. 9,5 ni maksudnya kalau kita bagi 2, dapatlah 19. 9, 18. Kat sini 19. Okey, kita buat yang depan dulu. Yang depan ni kita dah turunkan 1 suku tadi. Sini 1/4. Daripada paras 3/1/8 ni, bukaan ni. Kemudian untuk membuat papan bahu ni, ini walaupun ini garisan bahu, kita dah turunkan 1 suku. Dia punya sambungannya macam baju cekap musang yang saya ajar sebelum ni. Dia punya sambungannya di bahagian bawah kita turunkan juga 1 suku kat sini.
Bahagian putus-putus ni adalah sambungan daripada belakang, baju belakang ke hadapan. Maknanya sambungannya di sini, bukan di sini. Dan kita nak selesaikan macam mana kita nak dapatkan ukuran pesak. Dia punya dada dia, bila kita dah turunkan satu suku, dia punya dada dia kat sini lah. Kita punya tangan dia kat sini ya. Sambungan tangan nanti di sini. Sebab ini adalah ukuran bahu sebenar yang telah diturunkan satu suku. Maknanya untuk tangan ke sana adalah garisan yang ini. Okey, kita turunkan 9 inci sebab dia punya pangkal lengan dia 9 inci. Dada dia 42 bahagi 4 dapat 10,5. Ambil 10,5 dulu. 10,5 di sini saya buat titik macam ni. 10,5 kat sini. Ini adalah ukuran dada ketat dia 40, 41, 42. Kita akan tambah 1,5 inci adalah untuk kelonggaran dia. 1,5 inci di sini. 10,5 kat sini. Kemudian kita akan tambah 1,5 inci lagi kat sini. Jadi dia punya pesak dia adalah 2,5. Kat sini titik yang pertama ni ukuran badan sebenar 42 bagi 4 10,5 di sini. Kemudian kita akan tambah lagi kat sini 1/1/2 di sini. Okey, di sini adalah kelonggaran dia. Tapi kalau dia nak fit yang 1/1/2 penambahan ni normal lah. Kalau orang badan besar tu agak selesa lah 1/1/2. Tapi kalau dia nak fit sikit, kita hanya tambah 1 inci saja. Okey, daripada sini kita dah nampak kita punya pesak dia adalah 2/1/2. Okey, 2/1/2. Punggung dia 45 bagi 4 jadi 11/1/4. 11 suku di sini titik ni. Kemudian kita tambah 1,5 inci lagi. Dia di sini. Nampak 1,5 inci. Daripada atas ni kita sentuh dia punya point ni, lurus ke bawah. Jadi kita punya pesak bawah ni dapat 3,5 inci. Sebab kita dapat atas ni, kita sentuh point yang bahagian punggung. Sini 11,5 setakat ni, kita tambah lagi 1/1/2 sini, point sini. Kita ambil garisan lurus daripada atas, tarik ke bawah, kita akan dapat pesak bawah 3,5. Untuk mengelakkan baju tu terjongkit, saya tambah 3/4 inci. Jadi bahagian tepi ni kita belok gunakan pembaris ni. Bahagian tangan tadi kita start daripada turun 1/4 inci. Kalau untuk yang nak lipat saja tanpa sambungan untuk papan ni, papan bahu di sini, kita hanya straight saja. Kita terus buat garisan untuk tangan Kalau kat sini kita buat garisan lurus daripada ujung tangan ni, labur tangan dia 23. Tapi kertas ni tak cukup panjang Nanti kat sini saya hanya ceritakan untuk bahagian pangkal lengan je. Nanti bahagian tangan kita akan lukis di tempat lain. Yang ini kita buat garisan lurus. Untuk pesak tadi 2,5 kat sini 2,5. Lepas tu kat sini ada kekek. Kekek dia saya ambil 3 kali 3 inci. Contohnya kalau 3 inci tu kat sini kat sini, kat bawah ni 3 inci, dia akan jadi macam ni. Sini 3, sini 3. Kalau kita lukis dia punya kekek tu macam ni lah.
3 kali 3. Kalau kita lipat dia akan jadi macam ni. Okey. Bahagian hujung tangan yang ni tak cukup, jadi saya hanya tunjukkan je tunjukkan. Kalau hujung tangan dia 13 jadi 6,5. Kita tarik daripada sini lah, daripada ujung pesak ni sini. Yang ujung tu 6,5. Jadi okey, pada bahagian ni kita akan tolak setengah inci ke luar macam ni ya. Tolak setengah inci. Yang ni kita buang. Sebab apa kita buang? Sebab bila kita sambung, bahagian hujung tangan tu tak terjungkit. Maksudnya bila kita pakai macam ni, dekat sini dia tak terjungkit ke atas sebab kita dah buang sikit kat bahagian bawah ni. Okey, yang ini tadi 9 inci. Okey, kalau tadi yang bahagian hujung ni kita tak dapat 23, dia 23,5 kita boleh lukis lah, lukis kat kertas lain. Tapi kalau yang macam dah terbiasa, dia boleh gunakan ni, nanti bila di bahagian kain nanti dia boleh sambung. Tapi untuk pelajar baru yang baru nak belajar, takut keliru, buat satu-satu macam ni. Buat garisan lurus, dapatkan 23 dia punya labuh tangan, 23,5. 23,5 kat sini. Kat sini kita ambil 9 untuk pangkal lengan 9. Dia punya yang ni kita kena ukur lah. Kena ukur kat sini, daripada ujung sini 5, lebih kurang 5 suku Ini tadi 2,5 dengan 3, jadi dalam 5 suku kat sini. Yang ni kita dah buang dulu. Buang dulu setengah. Yang ni kita tak nak kan. Daripada sini kita straightkan ujung tangan ni, kita ambil 6,5. Baru kita straightkan kat sini. Okey. Yang ni 9, yang sini 23,5, yang kat sini 6,5. 6,5 ni dah dibagi 2. Yang belakang, bahagian belakang saya gunakan pen merah. Yang saya buat titik-titik ni bahagian belakang. Kemudian bila tadi kita dah turunkan satu suku, untuk kita balas balik untuk dapat sambungan bahagian hadapan kat sini, kita kena tambah satu suku juga pada bahagian belakang. Kita kena ganti dia sebab yang ni bahagian depan ni tak ada ni, kita akan buang. Yang ini kita naikkan satu suku. Untuk bahagian belakang kita, kalau 3/1/8 kita ganjakkan dia setengah inci setengah inci daripada sini, dan maknanya kat sini, kat sini ganjakkan setengah inci. 3/1/8 kita tambah setengah inci, maknanya dalam 3,5 3/5/8. 3,5 tambah 1 pun lagi maknanya 3/5/8. Kemudian kita naikkan dia satu suku. Yang kat sini satu suku, kat sini lah garisan bahu kita ni. Dia dah turun, kita naikkan atas, kita sambung. Yang ini kalau tak faham kena buat berulang kali sebab takut keliru pada bahagian ni. Okey, bila kita dah naikkan satu suku, kita sambung lah. Yang ini turun 3/4, 3 suku daripada bahu turun 3 suku. Yang ini kita naikkan satu suku untuk dapatkan sama ni untuk turun sama. Kemudian bila kita cantum kat sini, kita kena sama dengan sebelah atas nanti bila dia lipat macam ni dia akan bertemu. Kat sini 6,5,
Kat sini pun kita ambil 6,5. 6,5 kat sini. Maknanya dia kena ganjakkan setengah inci ke atas. Kemudian kita sambung lah. Bila kita gunting nanti, dia akan temu kat sini. Okay. Ini bahagian belakang. Kemudian dah selesai bahagian belakang, badan semua sama. Bahagian poket ganjak dia ni 2 inci daripada tepi, 2 inci. Kemudian daripada atas kita turunkan 9 inci kat sini. Kat sini Makna poketnya di sini lah. Jarakkan 2 inci kat sini. Sebelah bawah daripada hujung ni kita naikkan 2 inci setengah. Di sini naik sini 2,5. Sini 2 inci. Kita kedudukkan dia macam ni. Kita boleh buat tegak ataupun kita serong masa kita jahit nanti. Macam ni kita dah tanda. Masa kita jahit nanti kita boleh serongkan macam ni. Serongkan dalam suku macam tu. Sebab apa? Kita punya bahu dia turun. Bila kita pakai tu takut nanti dia macam sengit sikit lah. Kita boleh juga buat lurus macam ni. Boleh juga buat naikkan sikit saja suku inci. Okay. Okey. Yang ini bahagian depan yang saya cakap jahitan adalah sambungan di sini. Di sini tanpa tanpa belah memang bahu di sini tapi sambungannya di sini. Maknanya bahagian depan nanti kita potong macam ni. Macam ni. Ini dia punya, kita potonglah nanti. Okey. Bila kita nak buat bahagian belakang, kita buka macam ni. Kita ikut yang merah ni. Bila kita dah potong nanti, yang merah ni akan bertemu yang biru. Ini pesak. Masa kita nak potong tu, nanti kita tanda kita takut terbalik. Mana yang tegak, mana yang serong, kita takut. Yang ni kita tanda macam ni. Maknanya yang kita tanda ni untuk kita pasang kekek. Ini macam ni. Tangan dia kat sini. Pesak dia. Sini yang ini kekek. Okey, yang ini poket. Kita terbalikkan dia nampak. Okey. Basi jahitan pada bahagian badan semuanya setengah inci. Kecuali pada bahagian hujung ni. Hujung ni kita akan tambah 2 inci. Bahagian tangan pun 2 inci. Maksudnya bila kita buat lebihan basi hujung baju dan hujung tangan 2 inci, kalau kita nak buat 1 inci suku, maknanya dia punya lebihan ni kita akan lipat ke dalam. Kalau kita nak buat 1,5 pun boleh, tapi dia punya poket pun kita ambil 1 suku je. Dia punya lipatan jahitannya nanti kat sini dan kat sini kita ambil sama, semua sama. Jadi jahitan tu seragam. Dia punya hujung tangan, dia punya jahitan dia 1 suku, hujung baju 1 suku, dia punya kat poket pun lipatan dia nanti 1 suku. Okey, untuk bahagian merajah dan potong pola setakat ni aja. Lepas ni saya akan tunjukkan cara potong pola di kain. Okey.